summarizing, comparing and contrasting a given article, which is I am going to give you article, apa yang awak nak kena buat dengan artikel tersebut, awak kena baca, lepas tu try to understand, try to make reference from the article, that what we call inferencing. And also from that article, you need to find the main idea, try to summarize what you can find, try to summarize all the things content from that article, and also from the information you can gain from the article, compare and also contrast. Nanti awak akan dapatlah artikel, bukan dapat lah, memang dah ada dekat IBS artikel tentang exercise ni. Nanti awak kena baca, lepas tu ada tugasan yang awak nak kena buat based on that article. So learning outcome number 2, demonstrate skills in presenting argument to related debate topics. So sebenarnya dalam unit 3 ni kita ada satu sesi debate, tapi because of this limitation, kita kan sekarang dalam PKP, lepas tu kita sekarang masalah nak face to face, so I think we are not able to do debate. Okay, jadi saya improvise sikit dari debate tu, kita buat pada pidato lah, macam speech gitu. Okay, jadi you have to prepare some speech according to the title given sooner. Okay, boleh faham ni? So, kita terus proceed pada briefing. Saya nak terangkan apa yang awak nak kena buat for this English Unit 3 ni. Okay, for Activity 1 ada pecahan, Activity 1.1 and Activity 1.2. So yang ini very simple. So I'm going to give you the picture, a picture of types of exercise. We got 3 types of exercise. Number 1, vigorous, or we can say it strong ataupun heavy exercise. Number 2, moderate, and number 3, light. Okay, jadi awak nak kena perhatikan gambar ini, aktiviti-aktiviti yang dilakukan, and write the benefits of exercise. It's very simple. Yang ini online text dekat IBS. Awak terus boleh isi jawapan dekat IBS sana, lepas tu dan terus submit. Okay. Boleh faham? Yang ini saya tak nak awak buat dalam point tau. Ini try to write it in paragraph. Okay, buat dalam paragraph. Tapi tak payah panjang sangat. Cuma orang kata brief benefits, brief writing. Tulis secukupnya. Okay. Boleh faham tak? Activity 1.1. Ada apa soalan? Faham. Yang ini due date-nya hari ni juga, sebelum pukul 5 petang. Okay. Jadi yang ni awak kena siapkan hari ni. Boleh. Yang ini pendek saja. Okay. Now let's move to activity 1.2. Okay. Yang ini activity 1.2, I'm going to provide you the article 1, title exercise less sitting time linked to better sleep. Dengan artikel number 2, the benefits of physical activity. So what you need to do, you need to read these 2 articles. Read and try to understand all the things inside the article. Jadi awak kena baca, saya rasa bukan sekali kot, mungkin 2-3 kali untuk awak faham konten dalam tu. Jadi yang ini bila awak dah baca, you need to find the main ideas. Yang ini pun bukan specific ideas tau. Bila awak baca, cuba terangkan kat saya biar saya faham apa yang awak faham from the article. Boleh? Bila saya baca awak punya writing tu, bila saya baca awak punya writing, saya tahu awak sedang membaca apa. Tapi secara main idea. Maksudnya dalam karangan juga, bukan dalam point-point je. This is also in paragraph. Okay. Sebab kalau awak buat point summary ke sir? Dia dah jadi specific info dah. Yang ni saya nak secara keseluruhannya. Tapi dia bukan tajuk tau. Dia macam penerangan ringkas juga. Ini artikel tentang apa. Jadi dia orang panggil macam review. Review tapi not specific review, tapi more to general review of the article. Okay. Ada soalan? Okay. Ada soalan? Faham tak? Ini buat bahasingan ni artikel 1, artikel 2. Yang ini pun boleh dapat kat IBS. Lepas tu boleh boleh submit online text. Sir, satu paragraph je kan? Satu je. Tapi janganlah panjang sangat Jangan panjang sangat sampai satu A4 tu awak buat. Tapi yang ni
ialah penerangan secara ringkas. Okay, kita cuma nak tahu what you can get, main ideas you can get from the article. Article 1 and article 2. Okay, understood? Class? Yes sir. Faham sir. Okay, very good. Yang ini pun due pada hari ini juga, sebelum jam 5 petang. Okay, boleh? Jadi yang ini dua InsyaAllah boleh. yang ini dua pastikan awak siap hari ini, lepas tu hantar sebelum jam 5 petang. Jadi saya suggest kepada awak gunakan masa yang kosong ni sebaik mungkin. Petang ni sebab petang ni pun banyak masa. Jadi awak siapkan yang ini. Okay. So now let's move to activity 2. Tadi activity 1.1, 1.2 jadi activity 2 ni yang ini penting sikit. Yang ini instead of writing the main idea dengan yang tadi tu just a picture, awak brainstorm untuk interpret the picture. Yang ini after you read 2 articles, artikel 1 dan 2 tadi, you need to write one summary. I mean one summary is combining these 2 article. Awak kena combine artikel 1, artikel 2, lepas tu tulis satu summary about 500 to 800 words. Saya nak tanya. Ya? Macam artikel pertama dengan kedua ni 5 hingga 800 kan? Maksudnya nak buat penerangan tu macam perbandingan ataupun yang first dulu lepas tu baru sambung yang kedua? Itu terpulang kepada awak lah, tapi combination itu untuk artikel 1 dengan artikel kedua awak tulis dalam satu summary. Summary. Sebab ada certain point dalam artikel 1 dengan artikel 2, dia bukan buat artikel 1 dulu, artikel 2 dulu tau. Dia artikel 1 dia information dia boleh combine dengan artikel 2, awak boleh summarizekan. Macam tak perlu buat artikel 1 dulu summary, lepas tu artikel 2 punya summary. Bukan macam tu. Maksudnya secara keseluruhannya kedua-dua artikel itu awak combine the information, lepas tu awak tulis dia. Okay, dia faham Faham. Read and use, yes. Untuk activity 1.2 tadi, yang main idea tadi, Ya. combine juga ke? Combine? Tak, yang itu different. Main Okay. idea artikel 1, main idea artikel 2. Okay sir, thank you sir. Yang activity 2 ni combine. Okay. So yang activity 2 ni, summary ni sebenarnya lebih detail. Sebab itu saya tak nak tadi yang main idea tu detail, sebab yang ini baru detail. Tapi yang ini detail tu masih lagi summary bukan detail tu, maksudnya awak cerita sebiji konten yang terdapat dalam artikel tu. Sebab dia sebenarnya only between 500 and 800, okay, 500 to 800 words only. And also you can read and use activity 3. Activity 3 saya akan terangkan sekejap lagi, tapi information dalam activity 3 ni sebenarnya boleh digunakan untuk dimasukkan ke dalam summary activity 2 ni. Macam tadi kan Syamsul yang tanya, boleh buat perbandingan ke apa ke, sebab yang activity 3 ni kita akan buat perbandingan. Tapi information dalam perbandingan ini boleh dimasukkan juga ke dalam summary ini. Okay. Yang tadi activity 1.1 dengan 1.2 awak buat online text kan. So you need to fill in the IBS itself. Tapi for activity 2 you need to create a new MS Word. You need to create a MS Word document to write the summary. Why? Because I need you to submit an attachment of your document, bukan online text. And this is what the most important here, activity 2. Dengan sini betul-betul jangan buat silap. You need to submit this document in 2 different places in IBS. Awak kena hantar dokumen yang awak tulis ni, summary awak tulis ni ke 2 tempat. Satu dekat unit 3, dekat sini, dekat unit 3 ni sendiri. Dan yang kedua awak kena scroll down untuk cari assessment part. Assessment 3, critical reading and writing skills. So dekat situ awak kena submit summary yang sama. Okay, boleh faham tak kat situ? Boleh faham tak? Boleh faham. Jadi awak kena hantar 2 kena hantar 2 kali ni, aktiviti nombor 2 ni. Hantar 2 kali. Pertama hantar dekat unit 3, yang kedua hantar dekat assessment. Okay? Boleh
Faham. Jadi Boleh sir. sebenarnya aktiviti tu ni agak penting untuk assessment, jadi awak kena buat betul-betul lah sikit. Kena tulis dengan cantik sikit. Okey, boleh? Jangan lupa tau untuk hantar dekat 2 tempat. Yang Boleh, ini, boleh. Sir, aktiviti 2 ni dia pun petang ya? No. Okey, tu saya nak cakap ni. 22 kan? Kalau macam Fisio dengan OT kelas ni kemarin dengan semalam kan dia punya due date hari Jumaat esok lah. Tapi disebabkan awak ni kelas pun dah hari Khamis, jadi saya akan extend untuk awak punya due ni hari Isnin. Okey, hari Isnin. Okey Jadi hari sir. Isnin ni sebelum pukul 5 kena submit yang ini. Okey, kena submit activity 2 and activity 4. Nanti kita tengok activity 4 tu apa. Okay, now let's move to activity 3. Activity 3, compare and contrast the effects of exercise for 2 article. Article 2 dan article 1 and 2. Again, artikel yang sama juga, artikel 1 dengan 2. Lepas tu yang ini, awak kena buat compare and contrast. Maksudnya perbandingan positive effects of exercise dan negative effects of exercise. Yang tadi 1.1 dengan 1.2 awak buat paragraf kan. Yang ini awak boleh list down. Senaraikan sebanyak mana you can find from the article positive effect and negative effects of exercise. Okay. And ini note, you can include all your findings, this positive effects and negative effect. Boleh juga masukkan poin-poin ini ke dalam activity 2 tadi, your summary. So untuk mantapkan lagi awak punya summary tu, boleh masukkan poin-poin yang ini. Tapi sebenarnya memang kena masuk pun, sebab apa lagi nak isi artikel 1, artikel 2, benda yang sama saja. Aktiviti 1, 2, 3, dia berlapis-lapis sebenarnya. Poin yang sama saja awak nak kena terangkan. Cuma cara menulis tu mungkin berbeza. Okay. Boleh faham? Boleh sir. Okay. Aktiviti 3, dia punya due date adalah esok. Esok pukul 5 lah. Sebab awak habis kelas pukul 4 kan esok. So jadi before 5 make sure awak dah submit aktiviti 3 ni. Tapi awak kalau ada masa janganlah bazirkan. Kalau hari ni dah boleh siap aktiviti 3 ni, terus hantar hari ni, tak payah tunggu esok hantar. Sama juga aktiviti 2 ke, aktiviti 4 ke, kalau boleh siap cepat, hantar cepat. Saya bagi masa awak panjang sikit lah untuk preparekan awak punya summary tu dengan aktiviti number 4. Okay, aktiviti 3 ada masalah? Yang ini paling lewat esok Faham Okey, semua? okey sir. Faham sir. Last but not least, activity number 4. So I'm going to provide you another article, 3 article. Ada 3 lagi artikel. Artikel 3, 4, 5. Yang tadi artikel 1 dengan 2 kan. Yang ini artikel 3, 4, 5. So what you need to do, read again, baca. Okay. So this article 3, 4, 5 ni mostly giving information about exercise, running versus walking. So tadi kan saya dah cakap supposedly kita ada debate untuk this unit, tapi disebabkan masalah kekangan tu kita tak boleh nak buat debate. Jadi kita akan tukar kepada speech. So what you need to do, I need you to record a video on delivering speech. Okay, the speech must be around 3 to 5 minutes. Jadi awak pun, saya rasa awak dah buat record video dengan Sahalimi kan. Tajuk ada forum kan, betul tak? Forum sir, tak perlu baca Kan? English sir. Ya. So yang ni awak buat individually. Tapi because of this, we change from debate to speech. Jadi saya nak macam ada sikit elemen debate dalam tu. So awak kena terangkan awak punya preference. Maksudnya running atau walking awak punya option. Awak suka lagi running atau walking is better. Okay. Jadi kalau awak kata running is better than walking, awak kena terangkan why.
bagi reason. Kenapa you said running is better than walking? Ataupun awak boleh cakap juga walking is better than running. Why? Okay, boleh. Kalau kita terangkan kebaikan dulu saja tak boleh sir, kena bandingkan Kena pilih satu Uh, it's not necessary pilih satu, tapi sebolehnya kebaikan tu memang ada pada dua-dua kan. Tapi macam at the end of your speech tu cuba buat satu kesimpulan. In my opinion, I think running is better. Why? Macam tu lah. Tapi ini kan speech kan. Okay, baik. Dia terpulang awak cakap apa. As long as you got a point in your speech. So upload in your Google Drive jangan tak payah upload dekat iBest, upload kat Google Drive, cuma share link saja. Tapi yang ini saya nak remind dekat semua juga, sebab kita ada banyak masalah apabila awak bagi link dekat video ni yang awak upload dekat Google Drive awak, kita nak buka ada problem tau. Sebab bila kita nak buka tu dia perlukan awak punya awak punya kebenaran, awak punya accessibility tu kena ada daripada awak. Jadi make sure awak dah siap lah untuk bagi kebenaran untuk kita access awak punya video. Supaya nanti tak perlu kita nak dapatkan kebenaran awak pula untuk access your video tu. Biar kita terus boleh tengok. Okay? Yang ni pun Nak tanya. share link dekat iBest macam yang awak hantar forum tu. Okay? Yes, ada nak tanya? Kalau yang macam Yang ini- aktiviti 4 seseorang ke tengok ke semua tengok? Video tu seja tengok ataupun tiga-tiga lecturer tengok? Itu rahsia lah. Kita tiga-tiga lah tengok. Mati. Kenapa pula? Macam saya pun tengok juga forum awak tu. Sebab kita sama-sama tengok, sama-sama discuss. Mungkin ada macam tengok awak bercakap macam ni kan. Bagus kita pun bincang. Saya bincang ini kita nak bagi markah tinggi ni. Tengok poin-poin dia. Kita kadang-kadang bincang juga. Okay. Kalau bertuah tu kita tiga sama-sama tengok. Lepas tu sama-sama sama-sama analyse, assess awak punya speech tu. Tak ada apalah, jangan risaulah seorang ke tiga orang ke tengok sama je. Awak imagine lah tak ada orang tengok awak punya video tu. Lepas tu buat sebebasnya. Okay, so yang ini activity 4 record video, you need to submit by this Monday juga bersama-sama dengan summary. Okay, Monday sebelum pukul 5. Walaupun hari Isnin tu tak ada kelas English. Tapi awak gunakanlah masa yang ada hari ni esok. Kalau rajin hari ni esok semua ni boleh siap. Kalau malas-malas awak boleh gunakan hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi saya suggest dekat awak semua siapkan secepatnya supaya nanti tak pening kepala. Sebab benda ni sebenarnya tak ada susah pun. Tinggal lagi awak nak tulis je. Okay? Boleh faham semua? Boleh saya boleh. Okay, very good. Jadi itulah briefing for today. Jadi saya harap awak semua boleh dapatkan information daripada benda yang awak akan baca from that article. Semuanya dah boleh access di iBest. Bukalah iBest tu. Dan baca, buatlah apa yang sepatutnya. Okay? Boleh? Boleh. So ada apa soalan lagi tak? Okey, saya nanti tak faham kan bertanya dalam grup saya. Kalau saya kan macam kurang aktif sikit Telegram, boleh terus PM dekat WhatsApp. WhatsApp ni saya baca sikit. Baik sir. Okey. Okey. Jadi ingat hari ni 2, esok 1, hari Isnin 2. 2, 1, 2. Hantar ya.
Ya. Due date sir. Due date, and also don't forget your attendance. Attendance according to the schedule lah. So pagi ni tadi saya check sebelum kita start Google Meet dah ada 51, min lagi 2 orang tak isi. So petang ni pula 2 sampai 5 ada lagi satu attendance. Esok tengah hari pukul 10.30 dengan petang pukul 4.5. Okay, I hope you don't miss the attendance. So for our next class activity untuk English ni, kita dah tak ada Google Meet lah. So kita akan buat through discussion. Okay, kalau macam saya cakap tadi lah, kalau ada apa problem boleh tanya. Okay, kalau saya tak alert dekat Telegram tu, boleh PM personally dekat WhatsApp. Okay, boleh? Boleh sir. Okay. Boleh sir. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa that's all for today. I wish you good luck untuk semua assignment dan tugasan, English ke, CCPS ke, GCLE ke. Seronok kan? Seronok duduk kat rumah. Banyak assignment. Seronok sangat sir. Seronok sangat. Tapi nak buat macam mana kita pun kena bagi juga. Tak apa. Okey. Sesimpel yang mungkin. Okay. Terima kasih sir. Cuma aktiviti tu saya remind lagi sekali ni, hantar 2 tempat jangan hantar 1. Yalah. Okay, very good. So, Sir, nak tanya. yes, tanya apa? Tak, nombor boleh. Nombor apa? Nombor dekat Nombor Telegram tak ada Tak ada, saya tengok tak ada. Yang hari tu saya tak dapat. Dia tag WhatsApp. So, Oh ya ke? Nombor lama? saya, nombor tak tahu, nombor lama saya. Nombor lama saya. Nombor lama kan? Ni nombor. Ambil. 014 014 802 002 7411 3411 77. 741. Ni saya type ni. Okay. Terima kasih sir. 802 7411. Okay. Okay. Terima kasih sir. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, so I think that's all for today. I wish you all good luck and have a nice day. Okay, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sir. Okay. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you sir.